Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Dan saya Nabila Hafizah Zainal Arifin. Berita-berita utama malam ini. Penyertaan dalam pasaran karbon hutan penting dalam menyokong pemeliharaan kepelbagaian bio dan meningkatkan daya tahan iklim. Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam hari ini berhimpun bersama jemaah haji seluruh dunia di Bumi Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Pengurniaan pingat-pingat kehormatan negara Brunei Darussalam Pingat Kerja Lama PKL dihasrat menjadi penyuntik semangat kepada para penerima untuk terus meningkatkan produktiviti kerja yang lebih cemerlang. Pagi tadi, 276 pegawai dan kaki tangan jabatan-jabatan serta tenaga pengajar institusi-institusi pendidikan di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama menerima pingat berkenaan sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datu Paduka Awang Haji Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis dikendalikan oleh Bahagian Dasar dan Strategik dengan kerjasama Jabatan Pentadbiran Kementerian Hal Ehwal Agama diadakan di sebuah hotel di Gadong. Antara cabaran yang saya tempuhi sepanjang tempoh perkhidmatan saya adalah menyesuaikan diri dengan perubahan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan kepada saya dari semasa ke semasa. Yang pastinya pengurniaan seumpama ini akan menjadi sebagai satu pendorong atau semangat yang tinggi kepada kami untuk terus menanai tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kami dengan penuh komitmen, dedikasi dan integriti. Alhamdulillah saya bersyukur di atas pengundian ini dan pengiktirafan ini adalah menjadi satu penghormatan besar. Dan nasihat saya kepada generasi yang baru semestinya bekerja dengan jujur, amanah, berdisiplin dan penuh bertanggung jawab. 58 pegawai dan kaki tangan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga menerima pingat kerja lama PKL sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-79 tahun. Majlis diadakan petang tadi di kementerian berkenaan. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pengurniaan pingat berkenaan adalah sebagai penghargaan serta penyuntik semangat untuk meningkatkan prestasi kerja. Sementara itu, 101 pegawai dan kaki tangan Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kerja lama PKL pada majlis penyempurnaan pengurniaan pingat-pingat kehormatan negara Brunei Darussalam PKL sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-79. Pengurniaan berkenaan juga mencerminkan penghormatan terhadap jasa dan dedikasi serta komitmen para penerima dalam menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara. Majlis diadakan pagi tadi di Dewan Munawarah Setia Point Berakas. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Juga diadakan majlis penyampaian sijil penghargaan bagi para pegawai dan kaki tangan Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya yang bersara pada tahun 2023 dan 2024.
junjung kasih kehadapan Majlis ke bawah duli Tuan Patik atas penganugerahan peringkat kerja lama ini. Menjunjung kasih kehadapan Majlis ke bawah duli Tuan Patik atas pengurniaan peringkat. Rasa bersyukur atas pengurniaan PKL dan ingin menjunjung kasih kehadapan Majlis ke bawah duli Tuan Patik. Hutan Negara Brunei Darussalam memainkan peranan penting dalam pemeliharaan kepelbagaian bio, kedayatahanan iklim, peraturan dan simpanan karbon dan air termasuk tanah gambut dan ekosistem hutan bakau. Aset alam semula jadi itu merupakan keutamaan pembangunan negara dan antara lain menyokong kepada komitmen Perjanjian Paris Dasar Perubahan Iklim Kebangsaan dan Wawasan Brunei 2035. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusen, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam ucapannya semasa Majlis Perasmian Dialog Potensi Karbon Hutan Brunei 2026 mengenal pasti faktor pemerkasa bagi negara Brunei Darussalam juga menyentuh. Selaras dengan dasar tersebut, pihak kerajaan melihat perkembangan persediaan pasaran karbon hutan merupakan sebahagian dari hala tuju dasar kebangsaan yang meluas di bawah strategi pemeliharaan kepelbagaian bio dan hutan negara. Inisiatif tersebut akan menyokong usaha berterusan negara dalam mempertingkat pengurusan hutan mampan dan mempelbagaikan lagi ekonomi. Acara berlangsung pagi tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. It is important to emphasize that participation in forest carbon markets is not solely about carbon financing. More importantly, it is about strengthening long-term forest protection, supporting biodiversity conservation, enhancing climate resilience, and ensuring sustainable environmental stewardship for present and future generations. Dianjurkan oleh Suruhanjaya British di negara ini dengan kerjasama pengurusan sumber semula jadi, dialog membincangkan dapatan kajian mengenai keadaan yang membolehkan inisiatif karbon hutan di negara Brunei Darussalam. Sementara pembentangan dapatan utama kajian mengetengahkan pertimbangan dan peluang yang berpandangan ke hadapan berkaitan pasaran karbon hutan. Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam hari ini menyertai jemaah haji seluruh pelosok dunia melaksanakan salah satu rukun haji iaitu wukuf di Arafah. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Laporan dari Tanah Suci. Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam hari ini menyertai jemaah haji seluruh pelosok dunia bagi melaksanakan salah satu rukun haji iaitu wukuf di Arafah. Wukuf merupakan ibadah yang menghimpunkan jemaah haji di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah yang turut dikenali sebagai Hari Arafah. Ibadah ini dilaksanakan selepas tergelincir matahari iaitu masuk waktu Zuhur waktu Makkah pada 9 Zulhijjah. Sementara itu, bagi memastikan kelancaran dan kesempurnaan ibadah haji, ketibaan jemaah haji negara dilaksanakan secara berperingkat. Petang kemarin waktu Arab Saudi, jemaah yang menyertai pakej syarikat Darul Ihsan tiba lebih awal.
Manakala pada sebelah malam, jemaah haji yang mengikuti pakej syarikat Balureh Travel dan Al-Hijrah Travel and Tours selamat tiba di Arafah. Pagi tadi, sebahagian lagi jemaah haji negara tiba di bumi Arafah. Mereka terdiri daripada jemaah yang menyertai pakej syarikat SCA, At-Taqwa Travel Tours, Darussalam Services Sendirian Berhad dan syarikat Titian Travel. Boleh lambai. Sebagai persediaan mengalu-alukan jemaah haji negara untuk melaksanakan ibadah wukuf, rombongan awal Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan tiba lebih awal di bumi Arafah. Semasa Hari Arafah, klinik kesihatan juga beroperasi serta-merta di samping khemah dilengkapi dengan pelbagai kemudahan dalam memastikan jemaah haji dapat beribadah dengan tenang dan sempurna. Menjadi tetamu Allah Subhanahu wa Taala di Tanah Suci bukan sekadar satu perjalanan ibadah, malah menuntut setiap jemaah untuk menjaga adab, kesabaran dan keikhlasan sepanjang menunaikan rukun Islam kelima. Apabila menjejakkan kaki ke Tanah Suci, ada adabnya. Apabila dihidangkan dengan sesuatu hidangan yang berupa keadaan rezeki, keadaan yang senang, cabaran keadaan yang susah, semua itu kita ni tempuhi dengan lapang dada kerana kita ni adalah tetamu. Jadinya bersabar dengan apa sahaja keadaan yang akan dihadapi oleh para jemaah nanti. 127 pelajar yang menamatkan program pra-vokasional sesi 2021-2025 menerima sijil pagi tadi. Majlis penyampaian sijil berlangsung di sebuah pusat membeli belah Sungai Hancing. Program berkenaan dihasrat dapat menyediakan pembelajaran yang bersesuaian bagi pelajar berkeperluan khas agar mereka dapat menguasai kemahiran hidup berdikari seperti kemahiran akademik fungsional dan kemahiran asas vokasional serta kemahiran kerja berpandukan rancangan pendidikan individu IEP mengikut tahap dan kebolehan individu. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Haji Isa bin Pengiran Haji Aliuddin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis juga diselajurkan dengan penyampaian sijil kepada 5 orang guru pendidikan khas yang telah bersara. Juga diadakan pameran kraf tangan, produk makanan dan minuman serta hasil tanaman para pelajar program pra-vokasional dari 18 buah sekolah menengah kerajaan. Sudut Buku India merupakan inisiatif kerjasama antara Kedutaan India dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dalam usaha memperkukuh hubungan kebudayaan dan pendidikan antara negara Brunei Darussalam dan Republik India. Pagi tadi diadakan pelancaran sudut berkenaan dengan penyerahan 46 buah buku ilmiah dan budaya sumbangan Kedutaan India kepada Perpustakaan UNISA. Inisiatif tersebut juga bertujuan menyediakan akses kepada bahan bacaan berkualiti yang merangkumi pelbagai bidang seperti sains dan teknologi, sejarah, sastra dan seni kebudayaan India. Pelancaran sudut buku India disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Ramu Abagani Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara Brunei Darussalam. Pelancarannya diharap menjadi sumber rujukan bermanfaat kepada warga universiti, membuka ruang lebih banyak kerjasama antarabangsa serta mampu memperkaya sumber rujukan antarabangsa di Perpustakaan UNISA. Juga hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA.
Akademi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET, Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE menganjurkan Jerayawara Penyelidikan bertindak atau Action Research Showcase 2026. Ia diharap dapat terus memperkukuh kerjasama dalam kalangan pendidik, mempromosikan inovasi yang diterajui oleh pengamal serta memberi inspirasi kepada penambahbaikan berterusan dalam pedagogi TVET di seluruh institusi IBTE. Hadir Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Pengarah Pendidikan Teknik, Ketua Pegawai Eksekutif IBTE. Jerayawara menghimpunkan para pelatih, tenaga pengajar, pemimpin sekolah serta pihak berkepentingan sebagai meraikan inovasi dan kecemerlangan dalam TVET. Tema tahun ini, Action Research in TVET Industry Relevant and Green Skill, mencerminkan komitmen IBTE dalam melahirkan pendidik dan pengamal yang bersedia menghadapi masa depan serta mampu menyumbang secara bermakna kepada tenaga kerja yang sentiasa berkembang dan amalan lestari. Antara yang didedahkan, pembentangan poster, pameran projek, pelatih dan penyampaian hadiah bagi projek penyelidikan tindakan terbaik. Gleneagles Jurumpak Medical Center JPMC mengembangkan inisiatif pelancongan perubatannya ke Kalimantan Timur menerusi pendekatan bersama dua buah institusi iaitu Rumah Sakit Parikesit dan Bank Danamon. Lebih 100 pakar perubatan dan 30 klien bank menghadiri sesi berasingan tersebut yang mengetengahkan perbincangan tentang kes jantung dan kesedaran kesihatan jantung. Inisiatif ini bertujuan memperkukuh hubungan penjagaan kesihatan rentas sempadan antara negara Brunei Darussalam dan wilayah Indonesia sambil meletakkan Gleneagles JPMC sebagai destinasi pelancongan perubatan terkemuka di Borneo. Sambutan Hari Keluarga terus diraikan oleh beberapa buah kampung di daerah Belait. Pagi tadi, majlis seumpamanya berlangsung di Sekolah Rendah Labi. Sambutan dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Labi 1 dan Labi 2 dengan kerjasama Balai Polis dan Balai Bomba Labi serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Rendah Labi. Antara pengisiannya pameran buku dan jerayawara mengenai perkhidmatan Jambatan Bomba dan Penyelamat dan Pasukan Polis di Raja Brunei. Juga diadakan kuis dan sukan mini.